menjadi tali barut Mongol dahulu. Maka maut mereka, jahannam mereka, celaka mereka. Dan celakalah Syiah kena bekerja sama dengan mereka. Ketika ulama-ulama Sunni sekarang ini diburu di Iraq, semua pembesar-pembesar ulama Syiah semua menjadi orang-orang besar dalam kerajaan Iraq. Mana Sistani yang kononnya menjadi rojokan Hujjatul Islam, Ayatullah Uzma bagi orang Syiah, dia sekarang mendapat kedudukan yang istimewa. Muqtada Sadr yang kononnya dilantik untuk menjadi hero jadi-jadian pun Amerika tak bunuh dia. Amerika kalau mau dengan kekuatan nak dia ada, tentera Saddam pun dia bunuh. Kapal kereta kebal 2-3 ribu biji, kapal terbang beribu, dia hancurkan Saddam. Dia tak boleh bunuh Muqtada Sadr yang memegang senjata senapan patah tu. Dia boleh bunuh, tapi Amerika tak bunuh pemimpin-pemimpin Syiah. Dia hanya menangkap Qubaisi, dia hanya menangkap pemimpin sunnah, dia hanya membunuh pemimpin sunnah. Amerika dan Syiah sama. Mereka dan Syiah sama. Ini bukan ekstremis. Saya tulis artikel tu 4 bulan lepas, saya dah kata sejarah tak pernah menipu. Yang membunuh Uthman bin Affan ialah Syiah yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah, pengasas Yahudi yang mengasaskan mazhab Syiah, yang menjatuhkan pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ila Syiah, yang menghancurkan kerajaan Baghdad ila Syiah. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi apabila dia bangkit, antara gerak kerja awal dia ialah dia menghapuskan Syiah, sehingga dia dapat menawan kota Baitul Maqdis. Bukan ekstremis, tapi mereka dah melampau, tuan-tuan. Walaupun macam mana Islam hormat, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Tuhan tulis ihsan pada satu benda. Hang gantung satu orang, lepas tu hang duk menari tepi dia lah, kemudian hang biar dia tergantung sampai 10 minit apa semua. Hang pilih hari yang tak patut, hang maki-maki dia sebelum dia dibunuh. Sedangkan dia mengucap, dia pegang Al-Quran. Kalaupun dia ada dosa sekurang-kurangnya, hang kena hormat dia. Dia mungkin bertaubat, dia pegang Quran, dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sebut jahannam Amerika, hidup Palestin, kembali umat Islam, hidup para mujahidin. Sekurang-kurangnya apa jenayah dia pun ada perasaan dia yang akhir untuk membela orang Islam. Sebab itu ini masalah, ini Syiah di Malaysia ni. Ada syok kat Malaysia ni. Ada kumpulan tertentu di Malaysia ni orang Syiah. Cukup marah kalau orang kritik Iran. So abang dia pun promosi Iran. Inilah hakikat, tuan-tuan, yang kita mesti tahu bahawasanya dunia Islam ini. Dan tuan-tuan, kalau sekiranya benar Amerika akan keluar daripada Iraq dan dia menyerahkan Iraq kepada Iran, pertukaran dunia akan menjadi kelang kabut. Tuan-tuan percayalah, kerja utama yang akan dilakukan oleh Syiah ialah menyerang Arab Saudi. Tuan-tuan tahu, dahulu Abdul Rahman Huzaifi, siapa yang tahu sejarah Huzaifi, dia pernah khutbah di mimbar Masjid Nabi, hentam Syiah ketika Rafsanjani duduk di depan. Sebabnya sehingga Rafsanjani keluar. Depa minta izin daripada kerajaan Arab Saudi, depa nak masuk menziarahi kubur Nabi. Lalu dibenarkan depa masuk. Pemimpin-pemimpin besar Iran, bila ditunjuk kubur Nabi, mereka selawat pada Nabi. Bila dia tengok pada kubur Abu Bakar dan Umar, mereka ludah dan laknat. Jadi pengawal polis hak tengok ni dah marah, pi habaq kat Syekh Huzaifi. Syekh Huzaifi dah khutbah hari Jumaat, bantai depa duduk depan. Pasal hak berlaku pada hari yang sama. Lalu mereka mengambil tindakan diplomatik. Tapi itulah hakikatnya. Dia ludah kubur, tuan-tuan.
Khomeini hayat dia kata, jika Allah Ta'ala menjadikan aku menguasai Mekah dan Madinah, akan ku koyak kubur Abu Bakar dan Umar daripada berada di sisi Nabi. Kedua taghut tu dinamakan taghut. Tak sama kita dengan mereka, tuan-tuan. Walaupun ramai orang kata tak apalah, kita beruntuk ansur, kita ni sama-sama. Hakikatnya inilah. Bukan kita nak perang dengan mereka tak, tapi kita kena kenal mereka ni bukan semua hari kita boleh berkawan. Maka dunia Islam jangan heran apa yang berlaku ni. Kok perlihat ada 2-3 kerat hak Syiah ni balik pergi lela. Depa marah, besok depa masuk dalam internet, depa marah. Mufti Perlis cuba mencabar Syiah kata. Tak biar depa syok dah 3 hari. Hadirin mukminin sekalian, saya buka sesi pada soalan. Jika tuan-tuan ada soalan. Ya. Ya tuan-tuan, saya ada pandangan yang berbeza. Apabila Islam itu benar-benar menjadi negara, ia menjadi seluruh asas negara itu ditegakkan di atas nama Islam, maka apa saja tindakan seseorang apabila dia murtad secara terbuka yang menjejaskan negara, dia diambil tindakan kerana kemurtadan itu bukan kemurtadan peribadi, tapi ia suatu kempen menjatuhkan sistem. Kerana Islam dia suatu agama yang komprehensif, syumul. Jadi dia mempunyai kaitan rangkaian dia antara agama tu dengan kekuasaan. Maka dia mesti diambil tindakan. Pun ulama-ulama menyebut berbeza. Kenapa dia diambil tindakan? Adakah kerana dia murtad ataupun kerana dia mencemarkan masyarakat? Sehingga sebahagian mereka seperti Ibrahim Nakha'i berpendapat jika dia murtad secara senyap-senyap, dia tidak diambil tindakan. Tapi tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, apalah faedahnya kita bercakap tentang hukuman murtad sedangkan kita tak mampu membuatnya? Mengapa kita tak cakap benda yang kita mampu buat? Kita diminta supaya mempertahankan Islam. Pasal apa orang jadi murtad? Pasal apa orang jadi murtad? Pasal kerana orang keliru dengan Islam. Ni saya highlight 2-3 hari ni, tuan-tuan akan tengok benda ni mungkin jadi isu. Ada orang keliru dengan Islam. Orang bukan Islam keliru, orang budak-budak yang tak belajar kuat pun dia akan keliru. Contoh simple, banyaklah benda. Ada wartawan New Straits Times telefon saya, perempuan. Saya sebut benda ni, dia kata dia keliru benda ni. Antaranya orang Islam, orang bukan Islam, kalau dia kata pada kita Assalamualaikum, ucapan tu baik, salam sejahtera kepada kamu. Tapi setengah orang Islam pergi ajak ke dia, kita kena kata ke dia Waalaikumsalam, maut kepada kamu. Di mana akhlak Islam yang baik? Quran kata wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Bila kamu disebut dengan satu tahiyah, jawab lebih baik ataupun bagi yang setara dengannya. Takkan orang kata salam sejahtera pada kamu, kita jahanam kamu.
Kalau itu yang kita ajak pada generasi dulu, yang barangkali dulu ni orang tua-tua dulu kata macam tu kau ustaz, takkah kesian kat dia, jangan